Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونتعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع انتفاع رفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan umul kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in, juga khusus kepada mangsa gempa bumi yang meninggal di Turki dan juga Syria. Juga kita baca Fatihah ni, kita niat mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan fizikal dan juga mental, kemudian dipermudahkan segala urusan dan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Dan kita hadiahkan Fatihah ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka daripada bala bencana yang buruk insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa khabar semua tengah hari yang mulia ni? Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiat. Terutamanya kita dalam proses dah setengah bulan dah Rejab ni. Ini semua proses lah, latihan-latihan sebelum kita masuk arenanya dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Jadi ni panggil warming up, training kita. Training untuk banyakkan istighfar, training untuk kita mulakan baca Quran, training untuk kita mula banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Pada bulan Syaban nanti disebut sebagai bulan Nabi, iaitu bulan untuk kita memperbanyakkan selawat dan juga salam kepada Nabi SAW. Bulan Ramadan pula bulan untuk kita memperbanyakkan baca Quran. Jadi nak bagi banyak, nak kena mula pada awal lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi taufik, kekuatan untuk kita buat perkara-perkara yang demikian insyaAllah. Kita sambung balik daripada kitab Sejarah dan juga Hikmah Salat, muka surat 38 ke? Betul, 38. Sekarang kita nak tengok insyaAllah tentang sejarah bagaimana sembahyang kita ni, terutama sembahyang fardu lah, termasuk sunat juga lah. Kenapa ada sembahyang yang baca kuat, kenapa ada sembahyang yang baca perlahan? Tak boleh ke semua kuat, ataupun tak boleh ke semua perlahan? Jadi apa, ada hikmah dia, ada sebab dia dan juga hikmah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, muka surat 38. Sebab dibacakan kuat dan juga perlahan. Sebab dibaca kuat, waktu subuh dibaca kuat kerana orang kafir sedang reka tidur.
Maka Nabi minta para sahabat untuk Quran semayang dibaca kuat pada waktu subuh. Manakala pada waktu isyak dibaca kuat kerana mereka tidur di awal hari. Dia ada bangun pagi pergi kerja, balik tu letih dah, maghrib lena dah. Sebahagian sahabat macam tu juga. Kalau maghrib ni ada yang dah terlena dah. Tapi ada sebahagian sahabat bangun waktu maghrib, buat apa? Beribadah, sembahyang waktu tu, baca Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala rakamkan sifat mereka ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka ni merenggangkan tempat daripada tempat tidur mereka. Buat apa? Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah. Khaufan, dengan penuh perasaan takut. Wa tama'a, dan juga tamak akan pahala dan juga syurga daripada Allah Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka jugalah memberikan infak terhadap apa yang kami bagi rezeki kepada mereka. Ayat ni juga kata Sayyidina Ibn Abbas diturunkan kepada mereka yang menghidupkan waktu maghrib. Jadi kalau lepas maghrib kita tak tidur, kita dikira sedang doa kepada Allah. Berdoa pula dengan penuh perasaan takut. Walaupun dengan pengajian, walaupun mengaji ke baca Quran, kita termasuk dalam ayat tersebut. Jadi waktu maghrib ni waktu yang perdana. Jadi Allah Ta'ala puji sifat mereka yang menghidupkan malam. Malam bermula maghrib lagi. Jadi malam jangan duk pulun tengok TV3, berita perdana semua tu kan. Dulu rancangan cerita ni macam tu lah, waktu maghrib seronok. Sedangkan dalam Islam ni waktu maghrib tu waktu perdana di antaranya. Sebelum subuh, lepas subuh, dua lah. Sebelum maghrib, lepas maghrib. Ini 4 waktu perdana dalam Islam. Jadi kata para ulama, kalaulah 4 masa kita gunakan sungguh-sungguh ni, kita akan jadi hamba yang terbaik. Sebelum subuh bangun dah. Lepas subuh jangan tidur. Duduk sebentar zikir ke, mengaji ke, sampai terbit matahari. Ataupun dah datang kerja ni, insya-Allah tak tidur lah. Kemudian sebelum maghrib istighfar. Tutup hari tu, tutup dengan istighfar. Kemudian lepas maghrib isi dulu, isi dengan kerohanian dulu. Ni ada orang lepas maghrib isi perut lah. Lepas isyak isi pula menyembang. Banyak masa yang dah dihabiskan. Adapun waktu maghrib dibacakan kuat kerana mereka sibuk dengan makan malam. Jadi sifat orang Yahudi ni, kalau mereka makan malam, mereka diam je makan. Kalau makan ni diam je. Tapi perangai Kristian pula, sifat Kristian pula, kalau time makan bising. Tengok ambil cawan kan, cheese tepang bising, pasang lagu, pasang sudut. Islam pula dia sederhana. Jangan sembang banyak sangat, cari nasi pun tak habis. Jangan tak sembang pula, sedang-sedang, kadang-kadang, sikit-sikit, jangan banyak-banyak. Hari Jumaat dan hari raya dibaca kuat kerana ia dilakukan di bumi Madinah, yang ketika itu orang kafir tidak ada kekuatan untuk menghalang orang Islam kerana bumi Madinah telah menjadi negara Islam. Kan hari Jumaat ni siang, hari raya pun semayang di siang hari, maka suruh baca kuat. Kalau kita tengok sekejap lagi, kenapa Zuhur dan Asar tak dibaca kuat ketika di Mekah? Hari raya, hari Jumaat, mula-mula sekali buat di mana? Di Madinah. Tak buat di Mekah. Kenapa tak buat di Mekah? Sebab di siang hari dan dalam masa yang sama Islam belum ada lagi kekuatan, baru lagi. Jadi di Madinah kita dah jadi negara Islam. Maka kamu sebagai orang yang bukan Islam kena ikut perintah, peraturan yang kami tetapkan. Jangan lawan. Sebab tu kita tengok peluk-peluk di Madinah, macam mana Yahudi yang di Madinah dah ikat perjanjian dengan Nabi, tapi akhirnya langgar perjanjian, akhirnya kena buang negeri. Bani Nadir, Bani Qainuqa kena buang. Tinggal satu lagi Yahudi tahun 5 Hijrah, Bani Quraizah. Mereka ni internal, duduk dalam Madinah. Yang dua tadi luar Madinah, buat perangai, buang negeri. Yang ni buat perangai, bunuh semua. 600 ke 700 orang Bani Quraizah Yahudi ni dibunuh kerana Nabi minta pandangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Macam mana nak buat? Dua lagi dah buang negeri, balik cari pasal pula. Sayyidina Mu'az kata apa? Aku letakkan hukuman kepada mereka, lelaki dibunuh, perempuan ditawan. Nabi puji tindakan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az.
kamu laqad hakamta bihukmillahi wa rasulih, kamu telah ikut panduan, telah jatuhkan hukum seperti mana yang dia kehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu sejarah kita kena bacalah. Jadi apa, Allahumma salli. Sebab tu di Mekah belum ada lagi sembahyang raya, sembahyang Jumaat. Kenapa sembahyang pula dibaca perlahan? Ini kerana waktu siang orang kafir bersedia untuk mengganggu dan memerangi mereka yang membaca Al-Quran secara terang-terangan. Mereka akan menghina apabila mendengar bacaan Al-Quran ketika baginda Nabi SAW dan para sahabat solat. Itu siang hari. Dan ada sahabat ketika mana semayang di siang hari itu, padahal di semayang di lereng-lereng bukit, tiba-tiba orang kafir Quraisy nampak, panggil geng-geng mereka ni. Bila buat apa? Bila panggil geng-geng mereka ni, orang Islam tengah semayang, sahabat tengah semayang, baling batu, ganggu. Pernah ketika mana di siang hari, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, siapa yang mampu baca Quran secara terang-terangan depan Kaabah. Kita akan tengok sejarah ni. Siapa orang pertama baca Quran secara terang-terangan dalam Islam? Orang pertama siapa? Tak betul. Sayyidina Umar orang pertama berhijrah secara terang-terangan, baca Quran secara terang-terangan. Hamzah belum, dia belum masuk Islam lagi waktu ni. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau ni yang mana Nabi sebut ketika mana Nabi minta beliau panjat pokok, masa panjat pokok tu nampak betis keringnya yang kecil. Betis keringnya tu kecil, halus. Sahabat tergelak tengok betis kering dia. Kamu jangan gelak, Nabi kata. Kerana apa? Betis keringnya yang kecil itu kalau ditimbang dengan bukit Uhud, dia berat lagi. Tak begitu ada kekuatan dia tu. Orang kata kecil-kecil cili api. Dia angkat tangan, saya Rasulullah. Nabi kata jangan, aku risau kepada kamu. Nabi tanya kali kedua, dia juga angkat tangan. Kali ketiga, bila Nabi tanya, dia juga angkat tangan. Kecil-kecil cili api berani. Maka pergi ke kawasan Tawaf tu, buat apa? Baca Quran. Apa surah pertama yang dibaca dalam Quran secara terang-terangan? Bila baca surah apa? Ar-Rahman. Jadi boleh buat dua teka-teki tu. Siapa orang pertama baca Quran secara terang-terangan? Abdullah bin Mas'ud. Apa surah yang dibaca secara terang-terangan? Ar-Rahman. Bila baca saja Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, datang Abu Jahal. Abu Jahal tengok orang baca Quran secara kuat depan Kaabah, padahal mereka duduk mesyuarat depan Kaabah tu, Darun Nadwah. Tak jauh mana. Abu Jahal dengar ni, kara cabar dia lah. Abu Jahal ni badan besar, muka handsome, perangai huduh. Jangan kita duk anggap Abu Jahal ni misal cabang macam tu, taring pula dia muka handsome, perangai tak elok. Jadi ketika mana dengar macam tu, dia pula badan besar. Abdullah bin Mas'ud badan kecil. Abu Jahal buat apa? Pergi tampar dia, kena lempang. Bila kena lempang ni, apa yang berlaku? Terjatuh Abdullah bin Mas'ud dan kelihatan telinganya ni terobek sikit. Apa? Kuatlah tu. Nak sambung cerita. Cerita tak habis tadi. Bila mana kena macam tu, apa Allah Maha datang malaikat, berita ni sampai ke Nabi SAW. Nabi sedih. Waktu tu juga Jibril alaihissalam turun ke Nabi dalam keadaan senyum. Nabi kata, wahai Jibril, kau boleh senyum sedangkan Abdullah bin Mas'ud terluka, kami sedih. Kata Jibril, nanti kamu akan tahu kenapa aku senyum. Maka sambung ceritalah, sampailah ketika mana perang yang pertama dalam Islam. Dekat mana? Dekat Madinah lah, perang Badar. Maka Abdullah bin Mas'ud ni dia dah kena lempang dengan Abu Jahal, simpan geram lah. Jadi simpan geram ketika mana dua orang anak muda Muawaz dan juga Muawiz cantas kaki Abu Jahal. Bila cantas kaki Abu Jahal, dia dah tercungak-cungak dah. Waktu tersebut Abdullah bin Mas'ud nampak Abu Jahal, ni peluang aku ni. Abdullah bin Mas'ud ni orangnya kecil tapi berani. Dia duduk dekat kaki Abu Jahal, dia pegang tombak hanya sampai dekat dada Abu Jahal saja. Boleh bayang Abu Jahal tu besar mana, Abdullah bin Mas'ud tu besar mana. Duduk kat kaki, pegang tombak duduk sampai dekat dada aja. Maka dia buat macam mana? Lompat atas dada Abu Jahal. Ada yang kata pegang pedang, ada yang kata tombak. Jadi
Dia tengok Abu Jahal duduk tu juga, kesian banyak Ustaz. Bukan kesian lah, habis terus nyawa dia, pancung. Kemudian bila pancung, dia seronok, dia potong telinga. Lari bawa tunjuk dekat Nabi SAW. Bila bawa tunjuk dekat Nabi SAW, Nabi senyum. Nabi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, musuh Allah dah tewas. Kenapa Nabi senyum? Nabi kata, ra'sun bi ra'sin, dulu kepala dengan kepala, kena tampar kat kepala, kena kepala kan, balas dengan kepala pancung. Wa uzunun ziyadah, telinga pula terlebih. Dia potong terobek sikit, balas terus itu. Ini musuh Allah Subhanahu Wa Taala tu apa? Di mana ni? Di Badar. Ada dikambuskan dengan batu. Lepas habis semua mati ni, Nabi pergi jumpa dengan mereka. Jumpa, pergi tengok lepas kambus tu, taruh dalam telaga, buang dalam telaga. Nabi pergi dekat kubur mereka. Nabi tanya, apa ma wajadtum? Apa yang kamu dapat sekarang? Fahal wajadna, adakah kalian dapat seperti mana yang kami dapat? Sayyidina Umar tegur, ya Rasulullah, kamu cakap dengan mereka. Kata Nabi SAW, mereka lebih dengar lagi masa lepas mereka mati semasa mereka hidup. Itu dia. Itu sirah nah. Baik, jadi kerana sebab inilah solat di siang hari, iaitu Zuhur dan Asar, dibaca perlahan. Kalau baca kuat, orang kafir akan ganggu. Walaupun sebab ini telah hilang, tetapi hikmah pensyariatan masih berterusan. Kalau kejap lagi kita semayang Zuhur baca kuat, sah ke tak? Zuhur Asar baca kuat, sekali lah maksudnya. Apa hukum dia? Ya kah? Hukum wajib perlahan kau sunat perlahan? Sunat perlahan jadi sah lah. Sebab tu kita kata tadi, sebab perlahan sebab apa? Sebab orang kafir ganggu tu. Kalau kita baca sekarang, orang kafir ganggu tak? Tak ganggu. Tapi kita nak ikut siapa? Ikut Nabi kita lah, suruh pelan. Maka kita pun baca perlahan. Itu sebab asbab pensyariatan masih lagi kita ikut sebab dia. Jadi insya-Allah nak dipanggil hikmah pula sekarang. Kenapa hikmah? Apa tadi sebab mula-mula punca dia. Ni hikmah. Hikmah dibacakan kuat dan juga perlahan. Bacaan kuat dibaca pada waktu malam. Malam maksudnya subuh, maghrib, isyak. Kerana malam merupakan tempat bermunajat dan dituntut berjaga padanya. Disampailah ulama bincang, malam dengan siang ni mana lebih afdal. Dalam kitab Kashful Asrar Amma Khafiya al-Afkar, Al-Imam Khawaji rahimahullahu ta'ala sebut, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan siang lebih afdal, sebab siang ni waktu kita nak berjumpa, sambung silaturahim. Siang ni waktu nak cari nafkah, cari rezeki, kan? Jadi sebahagian para ulama mengatakan siang lebih afdal. Kenapa? Dalam syurga tak ada malam, kan? Semua siang. Cuma adalah dibuat petanda-petanda tu. Ada yang ulama mengatakan malam lebih afdal. Kenapa? Nabi Isra' pada waktu malam, Isra' Mi'raj malam. Ni bila Rejab ni. Malam ni apa masa afdal sebab apa? Sebab tidak ada riak. Orang tak tahu kita buat amal ibadah apa. Baik, tak apalah, kan? Di malam ni waktu yang paling disukai. Bagi siapa? Bagi manusia biasa untuk tidur. Tapi waktu disukai bagi para abid. Waktu ni lah paling seronok. Kenapa? Nak banyakkan amal ibadah, orang tak tahu. Tu zaman dulu nak sembunyi. Kebaikan tu kalau boleh tak mau orang tahu, kan? Zaman kita ni banyak dah terkalih, kan? Semua sikit-sikit nak kena bagi orang tahu. Adalah beberapa yang perlu, ada beberapa yang benda yang tak perlu. Maka disyariatkan membaca kuat untuk merasai kelazatan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jadi kuat tu sederhana lah maksudnya, sampai dengar di telinga. Dan dikhususkan hanya 2 rakaat pertama dibaca kuat, kerana orang yang solat masih lagi bersemangat. Begitu juga keadaannya seperti solat subuh dibaca kuat, kerana kebiasaannya pada adat tidak lagi disibukkan dengan sesuatu, kan? Adatnya subuh ni tak sibuk lah, tapi main sibuk juga. Macam kemarin saya pergi airport, dekat-dekat subuh kena tolak dah, sampai subuh orang kalut dah. Sibuk juga time-time tu kan. Bacaan perlahan, kerana siang merupakan waktu sibuk dan manusia saling berhubungan di antara satu sama lain, maka sebab itulah kita diperlahankan bacaan dia. Selesai, kan? Kita akan masuk seterusnya, baru nak masuk semayang ni. Ni sejarah baru habis. Kita nak masuk pula sejarah dalam sembahyang. Tadi sejarah sebelum sembahyang. Ini nak tengok sejarah dalam solat pula.
Pertama, untuk tengah hari ini kita akan bincang berkaitan dengan sejarah doa iftitah. Kenapa dinamakan doa? Sedangkan yang kita baca ni tiada pun satu doa pun. Habis kenapa panggil doa? Kita duk baca sekarang ni macam mana doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak baca doa tu pun. Sudah. Tapi kenapa kita baca? Apa kelebihan dia? Nabi baca macam mana, kita baca macam mana. Kalau tak ada doa, apa yang ada dalam kandungan tersebut? Okey, itu tajuk kita lah, insya-Allah sampai. Bismillah. Dinamakan iftitah kerana ia bermaksud pembukaan, iaitu pembukaan solat. Doa iftitah ni tak boleh baca dalam sembahyang jenazah sahaja. Sembahyang fardu boleh baca, sembahyang sunat boleh baca. Doa iftitah ni expired, tak boleh baca lagi apabila kita sudah baca bismillah ataupun a'udzubillah. Allahu akbar, a'udzubillah. Sebab apa? A'udzubillah, bismillah dia kembar dia. Jadi kalau sengaja baca expired, tak boleh baca dah. Dia panggil fatal fadilah, luput fadilat. Kecuali kalau tersebut bismillahirrahmanirrahim. Dia a'udzubillah, bismillah, kembar dia. Dia akan sambung dengan Fatihah. Jadi terus dengan baca doa iftitah terus. Kecuali kalau lidah tersebut, maka boleh dia baca doa iftitah. Doa iftitah lagi tak boleh dibaca setelah mana kita duduk. Contoh, ada yang datang sembahyang berjamaah, imam dah duduk tasyahud akhir. Jadi bila imam duduk tasyahud akhir, dia angkat tangan takbir Allahu akbar, dia duduk ikut imam. Bila bangun saja expired tak mana, habislah waktu dia. Sebab waktu iftitah ni dia ada waktu dia. Selagi mana tak duduk, boleh saja dia baca. Contohnya dia, imam duduk tasyahud akhir, dia angkat takbir je Allahu akbar, tapi dia tak mau duduk, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kenapa? Dia dah masuk solat dah tu. Tapi kalau dia duduk dapat pahala. Sekarang ni dia tak mau duduk, tunggu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak duduk, boleh dia baca doa iftitah? Boleh. Selagi mana belum duduk, boleh baca doa iftitah. Okey, nanti ya, panjang kelas syarah fiqh lagi. Juga disebutkan tawajuh. Apa nama lain bagi doa iftitah? Nama lain ialah tawajuh. Sebut tengok tuan, tawajuh. Apa maksud tawajuh? Fokus. Dekat mana kita nak fokus ni? Doa yang selalu kita baca ketika pembukaan solat, ia juga dinamakan tawajuh. Dinamakan tawajuh kerana perkataan wajah tu disebut di dalamnya. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku. Saya kita tengok, sebab apa nak disebutkan sebagai fokus? Sebut siaplah. Maksudnya apa fokus? Wajah tu, ya Allah, aku menghadapkan wajahku, iaitu aku menghadapkan hatiku, menghadapkan anggota badanku, fokus. Lepas tu para ulama sufi cukup takut. Cukup takut apa ni? Cukup takut kalau tipu Allah. Mulut ni sebut ni, wajah tu aku nak menghadap kepadamu ya Allah, tapi hati duk fikir nak makan apa lagi, nak buat apa lagi. Bagi orang yang dekat dengan Allah, itu dikira tipu Tuhan. Tu maksudnya apa tu? Fokus. Kalau boleh di sini kata Imam Ghazali, salah satu tempat yang kalau boleh kita kena khusyuk bagi faham makna. Dalam sembahyang tak boleh semua, tak apa. Tapi 3 tempat ni kalau boleh jangan tinggal makna, bagi faham sungguh makna. Pertama yang ni, wajjahtu wajhil ladzi, ya Allah, aku menghadapkan wajahku. Belakang ni pun ada kot. Belakang ni pesawat apa lah. Tu tempat yang pertama. Tengok muka surat 148 yang ada kitab tu. Ada 3 tempat mesti usaha bagi khusyuk, bagi faham makna. Tengok dulu 148. Pertama ketika membaca wajah tu 148 kan? Yang kedua ketika baca apa ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau lah kami sembah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Bagi faham makna sungguh. Okey, 2. Tempat yang ketiga nak kena bagi faham makna bila? Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kenapa waktu ni kita bagi salam dekat Nabi SAW? Kita selawat, kita salam dekat Nabi, sampai tak salam kita ni? Sampai. Al-Imam Syekh Abdul Hamid Quds dalam kitab Zaqaid Al-Qudsiyah fi Ziyarah Khairil Bariyah masukkan dalam kitab beliau, siapa yang selawat jauh daripada bumi Madinah, akan ada malaikat tolong bawa salam, selawat dan salam kita ni kepada Nabi SAW sampai. Tapi kalau kita duduk dekat Madinah, bila kita selawat, kita salam, maka tidak ada lagi perantaraan malaikat, terus direct sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi akan jawab salam kita. Ni kata Imam Ghazali, 3 tempat ni dalam sembahyang kita ni kalau boleh bagi faham makna. Wajjahtu wajhil ladzi, satu, ya Allah, aku menghadapkan wajah dan hatiku kepadamu ya Allah. Jangan alik. Usaha sungguh-sungguh. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, aku sekarang ni sedang sembah-Mu ya Allah, sedang minta tolong kepadamu ya Allah. Yang ketiga, assalamu alayka ya ayuhan nabi, sedar kita sedang selawat kepada Nabi SAW, dan selawat kita ni sampai. Okey, jelas. Patah balik pula. 42. Kenapa sekarang ni kita nak bincang kenapa dinamakan sebagai doa iftitah? Kenapa dipanggil sebagai doa, sedangkan riwayat yang kita duk baca sekarang ni tiada satu pun doa di dalamnya. Ni tengok ni. Nanti boleh buat teka-teki lagi ni. Sebenarnya terdapat doa yang pernah dibaca oleh baginda Nabi SAW sebelum baca tawajuh. Ini seperti mana yang dijelaskan dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW idza kabbara fi salati sakata hunayatan qabla an yaqra, faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aituka sukutuka bain takbir wal qira'ah ma taqul. Terjemahannya, Sayyidina Abu Hurairah satu hari tengok Nabi SAW lepas takbir Allahu Akbar. Maka Sayyidina Abu Hurairah ni kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tengok Nabi diam seketika. Jadi ataupun lepas sembahyang dia tanya Nabi, sebelum Rasulullah baca wajah tu ada dengar sesuatu yang Nabi baca? Maka Sayyidina Abu Hurairah tanya, apa yang Rasulullah baca? Nabi baca ayat ni. Tengok muka surat 42 tu yang saya gariskan tu. Allahumma ba'id, Nabi angkat takbir, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min danas. Allahumma aghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Nabi baca yang tu. Kemudian Nabi sambung, wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman, sampailah habis. Ayat yang Nabi baca tadi tu, ya Allah, maksud dia berada, jauhkan diriku daripada dosa seperti mana engkau jauhkan antara timur dan juga barat. Satu, Nabi tak buat dosa pun, maksum, tapi Nabi minta Allah jauhkan daripada dosa. Kita yang lebih kena minta. Ya Allah. Yang kedua, Nabi doa apa? Ya Allah, bersihkan hatiku ni, bersihkan aku daripada dosa seperti mana engkau sucikan pakaian bersih daripada kekotoran. Dua. Yang ketiga, ya Allah, kebasuhkanlah dosa aku ni dengan salji, dengan air dan keturunan ais. Nak bagi tahu sungguh-sungguh Nabi minta doa. Baik. Maka disebabkan terdapat perkataan ya Allah dalam riwayat ini, maka ia diiktibarkan sebagai doa. Maka sebab itulah dinamakan sebagai doa iftitah. Jelas kan tuan? Soalannya, kenapa dipanggil sebagai doa sedangkan tidak doa pun? Sebab apa? Nak jawab macam mana kalau orang tanya? Jawabnya tengok buku. Jawab apa macam mana? Jawabnya sebab ada doa yang Nabi baca. Doa apa tu? Ni kena hafal ni. Nanti Ustaz Zakir snap. Dalam grup hafal insya-Allah. Balik praktik dalam sembahyang. Kita dengar ni, oh ni Nabi pernah buat. Jadi balik praktik, ni hafal lah kan? Sekejap je, supaya nanti ilmu yang kita dengar ni buka, bila nanti kita ke akhirat tengok buku catatan amalan, alhamdulillah dulu aku dengar juga dan pernah beramal ilmu ni. Ni doa yang Nabi baca. Tapi kenapa kita tak baca? Kenapa ulama mazhab Syafi'i tak ambil riwayat ni? Kenapa kita tak diajarkan pun doa ni? Contohlah kan, kalau tak diajarkan tak bisa dengar pun. Sebab apa? Ada riwayat yang terbaik. Jadi boleh saja kalau kita nak tambah banyak riwayat, tak ada masalah. Tapi jangan jadi imam je lah. Baca panjang-panjang jadi imam, makmum marah habis lagi. Baik, sekarang kita dapat tahu dulu kenapa dinamakan sebagai doa. Okey. Sekarang kita nak tengok pula
dalam banyak-banyak riwayat doa iftitah, mazhab Imam Syafi'i ni ambil riwayat yang mana? Jadi betul ya? Bagaimana riwayat doa iftitah yang kita selalu baca? Terdapat pelbagai versi. Dalam kitab Musarrah ada sebut 12, ada sebut 8, ada sebut 12 versi. Kan? Namun para ulama hanya mengambil beberapa riwayat tertentu saja. Kenapa? Nak bagi mudah orang awam. Macam saya lah, macam kita semualah. Saya khususnya nak bagi mudah. Kalaulah kita kecil-kecil dulu ni, baca doa iftitah 8 riwayat, teruk kita. Pergi kelas kali tu terbalik terus. Pasal panjang sangat. Jadi ulama kita ni ambil apa ni? Doa iftitah yang selalu kita baca sebenarnya telah digabungkan beberapa riwayat oleh para ulama. Berapa riwayat gabung? 2 aja. Okey. Saya sebut tadi ada banyak versi doa iftitah ni. Tapi para ulama kita ambil berapa riwayat? 2 saja. Nanti kita buat ujian insya-Allah. Baik, 44 riwayat pertama, riwayat kedua kita tengok kelebihan dia. Riwayat yang pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Yang tu siapa yang baca? Sahabat kan Nabi baca? Itu Nabi tak baca. Bila Nabi tak baca, maksudnya sahabat baca. Dalam hadis ni diceritakan satu hadis daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau ketika mana kami sedang solat bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki lepas takbir Allahu akbar, dia baca ni Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca kuat Nabi dengar, sahabat pun dengar. Habis sembahyang, Nabi tanya dia. Nabi tanya sahabat, "Manil mutakallim?" Siapa yang baca doa tadi tu? Dia ingat Nabi nak marah dah. Sahabat-sahabat lain pun duk usah kot noh. Tengok, mengakulah baca-baca tadi ni. Maka dia angkat tangan, "Saya Rasulullah, saya yang baca tadi." Kata Nabi SAW, "Ajibtulah," tengok dah terjemahan dia bawah tu. "Aku kagum dengan ucapan demikian." Nah dia kata baginda Rasulullah SAW, "Siapa yang berkata sebentar tadi?" Jawab seorang lelaki dari kami, "Saya Rasulullah." Kata baginda Nabi SAW, "Aku kagum dengan ucapan tersebut. Telah dibukakan baginya pintu-pintu langit." Kita baca dah doa ni? Baca. Jadi apa kelebihan dia? Pintu langit terbuka. Kan? Jadi kita tengok lagi apa maksud pintu langit terbuka tu. Maksud pintu langit terbuka, hadis tersebut seolah-olah menunjukkan apabila lapisan langit dibukakan bagi pembacanya, ia akan lebih cepat makbul doa seseorang. Ni kalau baca seorang-seorang ni, oh aku baca ni pintu langit terbuka untuk aku, power aku ni. Lepas tu kenal dengan berguru. Jadi saya pun dapat pada guru Habib Hasan Kaf ni, apa, bila baca doa ni insya-Allah Nabi kata pintu langit terbuka, iaitu doa kita cepat makbul. Baik. Jadi ada seorang pakcik tanya saya, "Ustaz, kalau dah Nabi tak baca, sahabat yang baca, kita baca buat apa?" Oh, kemah gila. Power soalan ni. Saya kata, kita memang ikut hadis pun. Dan ni sahabat baca. Baik, tak apalah kalau macam tu. Saya tanya dia, kalau macam tu pakcik, cerita Haji cerita kat saya, hadis tu maksud dia apa hadis? Hadis lah. Hadis bukan hadis. Saya suruh tanya maksud tu. Dia macam nak marah balik. Hadis lah. Tangan macam tu. Hadis lah. Dia tak tahu kita pun boleh marah ke. Tak marah kan. Saya tanya hadis ni maksud apa tu Haji? Hadis lah Ustaz. Hadis ni ada ta'rif dia, ada maksud dia ulama bagi. Hadis ni ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada Nabi bercakap ataupun Nabi buat ataupun Nabi mengakui, ikrar. Sekarang ni pakcik, bila Nabi kata aku kagum dengan ucapan yang dia baca tadi, sahabat baca tadi tu, bermaksud Nabi ikrar kan Nabi marah? Ikrar lah, Nabi mengakui. Bila mengakui termasuk dalam hadis tak? Termasuk dalam hadis walaupun Nabi tak buat. Jadi kalau baca dapat pahala sunat, dapat. Oh macam tu. Sebab tu Haji jangan marah saya lagi. Dia hadis tarik tangan tu, kita pun tak apalah kan. Jadi apa, Allah ala kulli hal, walaupun Nabi tak baca, tapi Nabi mengakui apa yang dibaca oleh para sahabat. Kan? Berkata Sayyidina Ibn Umar, "Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar baginda Rasulullah SAW menyebut ungkapan demikian." Tak pernah tinggal. Ni orang yang digelar, sahabat yang digelar sebagai sahib mutamasik bis sunnah, orang yang kuat pegang sunnah.
Apa yang Nabi buat tak pernah tinggal. Hatta riwayat kalau Nabi satu hari bila lalu tiba-tiba tunduk kepada macam tu. Sahabat kata, apa buat tunduk tiba-tiba ni? Kata beliau, dulu aku jalan dengan Nabi, sini ada dahan pokok. Jadi Nabi lalu sini, Nabi tunduk. Sekarang walaupun dahan tu tak ada, pokok tak ada, aku tetap ikut apa yang Nabi buat. Itu memang cinta dekat Nabi SAW. Jadi jiwa kita ni isi dengan cinta, jangan isi dengan maksiat ataupun dosa. Perkara ini menunjukkan para sahabat juga membuat perkara yang tak dilakukan oleh baginda Nabi SAW, selagi mana tidak bertentangan dengan Quran dan juga sunnah. Hadis di atas tadi tu, riwayat tadi tu, menunjukkan seringkas-ringkas doa iftitah yang boleh dibaca ketika doa iftitah. Kalau kita terlewat ataupun sembahyang sunat baca dah doa iftitah. Ada yang baca, ada yang tak baca. Panjang Ustaz, nak cepat. Jadi baca yang pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Nanti sembahyang tarawih rasa tak dan dah. Tapi tak dan maksudnya tak sempat baca semua. Tapi boleh baca yang pendek, tak ada masalah. Tapi jangan sama sekali. Jangan apa ni? Jangan boleh baca pendek rupanya Ustaz, buat tak abang wai. Dia pun duk baca hak panjang dah, tiba-tiba sakit nak zuhur sakit dia baca pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Wajah tu wajah sampai habis tak baca pula. Itu tak kena dengan matlamat mengaji. Matlamat mengaji bukan nak potong-potong amalan, pilih-pilih tak. Nak bagi tambah amalan. Kan? Baik, riwayat yang pertama selesai. Riwayat yang kedua dan makna tersiratnya apa yang Nabi baca? Nabi baca itulah sambung, wajjahtu wajhilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik. Tengok muka surat 46 tengah tu. Saya tak bacalah apa terjemah maksud dia tu. Tadi apa yang ada dalam bacaan yang Nabi baca tadi tu? Apa yang terkandung? Jika diperhatikan tawajuh yang kita baca, tiada satu pun di dalamnya berbentuk doa. Tak ada doa. Wajah tu wajah sampailah habis tu tawajuh tu, tiada doa langsung. Tapi yang ada apa? Khabar. Apa maksud khabar ni? Iaitu penceritaan. Hamba ni dicerita dekat Tuhan dia. Dia mengaku dekat Tuhan dia. Jadi tuan-tuan, ada 4 pengakuan yang kita dah mengaku kepada Allah Ta'ala. Tengok bila kita baca wajjahtu wajhilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Satu yang pertama kita mengaku Allah Ta'ala berkuasa pencipta langit dan juga bumi. Satu. Yang kedua, wa ma ana minal musyrikin. Kita mengaku kepada Allah, ya Allah, yang pertama sekali aku mengaku engkau berkuasa ya Allah, mencipta langit dan juga bumi. Yang kedua kita mengaku kepada Allah, kita berjanji kita akan tolak sebarang bentuk kesyirikan. Ya Allah, aku janji ya Allah, takkan buat bentuk-bentuk syirik ni ya Allah. Ketiga, inna salati wa nusuki wa mahyayati apa? Wa nusuki wa mahyayati wa lillahi rabbil alamin. Janji dengan Tuhan, hidup kita ni, mati kita ni, perbuatan kita, percakapan kita ni kerana Allah Ta'ala. Tengok-tengok lepas keluar pada surah masjid, curi ke seorang. Padahal tadi baru berjanji dengan Allah nak buat semua benda kerana Allah. Tiba-tiba habis sembahyang kutuk orang pula. Kata kepada orang, tadi baru janji dengan Allah, kata hidup dia ni nak buat semua benda kerana Allah. La ilaha illallah. Yang keempat kita berjanji apa ni? Wa ana minal muslimin. Kita berjanji untuk sentiasa menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku serahlah ya Allah. Aku dah usaha ni, cara rezeki, usaha kerja ni ya Allah, aku serah kepadamu ya Allah. Jadi ada 4 pengakuan yang kita berdoa, yang kita mengaku kepada Allah Ta'ala ketika mana baca wajjahtu wajhilladzi. Okey? Jelas? Maka para ulama menggabungkan beberapa riwayat yang ada dengan tujuan memudahkan orang awam untuk mengamalkannya. Maka terhasillah doa iftitah yang kita baca ni berapa riwayat? 2 riwayat. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, sampailah habis 2 riwayat saja. Jadi kalau nak tambah yang lain silakan, tak masalah. Terdapat pelbagai hadis sahih yang menunjukkan riwayat tentang doa iftitah yang dikira sunat membaca salah satu dari pelbagai riwayat yang ada. Namun apa yang disebutkan di atas merupakan salah satu yang terbaik. Jadi kalau 2 riwayat ni kalau kita nak pilih salah satu, nak pilih yang mana? Allahu akbar kabira ke wajjahtu wajhilladzi? Kenapa Allahu akbar kabira? Siapa yang baca tu?
Allahu Akbar kabira, sahabat kan Nabi baca. Sahabat baca. Wajah tu Nabi baca. Sahabat dengan Nabi, Nabi yang mana? Nabi lah. Tapi kebanyakan kita pilih yang mana? Allahu Akbar kabira. Kenapa? Ringkas. Cepat. Tapi tak salah lah. Cuma yang sudut yang terbaik lah kalau nak pilih. Kan? Baik, kita ulang balik. Apa nama lain bagi doa iftitah? Tawajjuh. Belah muslimat tak jawab pun boleh, betul, ingat. Ada lelaki jawab ni. 1-0. 1-0 baru. Berapa riwayat yang ulama mazhab Syafi'i ambil dalam riwayat doa iftitah ni? Kenapa ambil 2 saja? Seri ni, seri. Kenapa 2 saja? Kenapa nak bagi mudah orang awam? Tapi dah mengaji nak tambah silakanlah. Baik. Allahu Akbar kabira, riwayat yang pertama siapa yang baca? Sahabat yang baca. Apa kelebihan dia? Pintu langit terbuka. Apa maksud pintu langit terbuka? Doa makbul. Riwayat yang kedua, Nabi baca. Jadi apa yang terkandung dalam Nabi baca ni ada berapa pengakuan? 4 pengakuan. Jadi kenapa para ulama ambil 2 ni saja? Kenapa tak ambil versi yang lain? Mazhab Hanafi ambil subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, jadikan sebagai doa iftitah. Kenapa kita ambil 2 ni saja? Maka bagi pendapat mazhab ulama Syafi'i, ianya merupakan yang terbaik dalam mazhab kita. Okey. Jadi bolehlah itu. Semua dah faham insya-Allah. Yang terakhir, sebahagian isyarat daripada doa iftitah ketika membaca doa iftitah pada ayat wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku. Maksud sebut wajah, tapi yang kita nak hadap hati kita ni kepada Allah. Nak hadapkan tubuh badan kita kepada Allah Ta'ala ni. Maka hati kita dengan Allah bagi betul. Isyarat untuk memfokuskan hanya kepada Allah. Bagi kita ni fokus kepada Allah. Maka bermula saat ini pemikiran kita perlulah tumpukan sepenuhnya kepada Allah dan berusaha memahami maknanya. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, kita sembahyang setiap hari. Cuba tengok apa makna yang belum kita tahu lagi. Maka sembahyang kita ni bagi improve, bagi terbaik. Doa iftitah bagi tahu makna. Zikir tasbih dalam sembahyang usaha bagi tahu makna. Paling kurang pun surah Fatihah lah bagi tahu makna, insya-Allah. Jadi hari ini mudah-mudahan dapatlah sesuatu daripada sembahyang kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sembahyang kita ni sembahyang berkualiti, sembahyang yang Allah terima. Bukan sembahyang kita dapat penat saja tapi Allah tak terima, tu teruk. Kita nak Allah terima ibadah kita dan buat yang terbaik, insya-Allah. Sebab tu kalau kita dengar para imam akan sebut sallu salatul muwaddi', solatlah seperti mana kamu akan berpisah, maksudnya kamu akan mati, maksudnya solat kamu yang terakhir lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم نزه قلوبنا على تعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لطف بهم اللهم لطف بنا وبهم خصوصا اهل تركيا واهل سوريا وجميع المسلمين والمسلمات في من شرق الارض ومغاربها بلطفك يليق بلطفك وكرمك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.